Imam Ahmad ibn Hanbal, waktu ketika mana berada dalam dia di Allahumma salli alaihi wasallam, dia pernah ditangkap pada zaman Khalifah Umayyah, zaman Umayyah, dia ditangkap. Dan waktu ditangkap, tuan-tuan, Umayyah, bukan Umayyah, ya Umayyah, zaman Umayyah, dia ditangkap. Khusus dalam bab berkait dengan khuluqul Quran, dengan khalqil Quran, dengan bab berkenaan dengan Quran ni makhluk ke tidak. Dan akhirnya dia diletakkan dalam kandang, singa dilepaskan. Singa tak makan berapa hari dah. Mari singa kepada dia. Singa mai kepada Imam Ahmad, dilihat oleh orang ramai. Memang sengaja khalifah waktu tu nak tunjuk ke orang ramai betapa kejamnya dia. Dia nak bunuh Imam Ahmad dengan dimakan singa. Ada orang yang kejam macam ni, tak? Pablo Escobar, Pablo Escobar, raja dadah dunia. Dia ada pula berapa puluh ekor badak ayak. Mana-mana musuh hak yang berkelahi dengan dia tentang dadah apa semua ni, dia akan lempak dalam kandang badak ayak. Tentu ingat badak ayak pun, baik elok lagi. Badak ayak ni antara pembunuh nombor 1 di Afrika. Lebih ganas daripada singa. Dan dia pembunuh senyap. Ramai orang Afrika mati disebabkan badak ayak. Lebih banyak daripada dimakan singa. Sebab dia main slow. Dia lari tak dengar. Walaupun badak. Nampak tak? Dia tahu gemuk macam badak. Maksudnya kalau lari ingat ke bunyi kuat, dah dia lari slow. Pak, tokak kepala mampus ni. Bahaya datang. Dan Pablo Escobar buat macam tu. Tunjuk kekejaman dia. Tapi dengan keluarga dia baik. Jadi tuan-tuan, raja buat macam tu. Khalifah waktu tu buat macam tu. Bila buat macam tu, dilepaskan singa kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Sampai singa tadi kepada Imam Ahmad, dilihat wajah Imam Ahmad tak berubah langsung. Sikit pun tak berubah. Singa tu mai dia diikat. Tangan diikat, kaki diikat. Kemudian singa tu mai dekat dia, pusing dia. Tawaf dia 7 kali. Pusing 7 kali. Lepas tawaf 7 kali, singa tu bangun, letakkan tangan singa tu di atas bahu Imam Ahmad. Singa tu jilat muka Imam Ahmad dan cium kaki Imam Ahmad. Kemudian masuk balik dalam kandang. Terkejut orang. Singa tak makan Imam Ahmad. Waktu singa tu jilat, berubah muka Imam Ahmad. Dia berubah muka. Maka orang tanya kepada dia, wahai Imam, pada mula singa tu masuk, kami tengok muka kamu sikit pun tak berubah. Maksud tak pucat, tak ada gementar, tak ada takut apa. Tapi bila singa tu jilat muka kamu, berubah muka kamu. Apa sebabnya? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, waktu ketika singa masuk, saya langsung tidak takut. Saya hanya takutkan Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu yang boleh memberi kesan kepada saya. Kalau tidak ada takdir daripada Allah untuk kena kepada saya tak akan kena. Maka saya serah kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itu saya tidak ada apa-apa ketakutan pada waktu itu. Ini orang yang tauhidul hakiki. Tapi bila singa tu jilat saya, berubah muka saya, kenapa? Karena saya duk fikir waktu tu, ayak lihat singa ni najis ke tidak? Tu. Duk fikir tu dulu. Tu yang berubah, duk fikir najis ke tak ayak lihat singa ni. Nak kena basuh ke, tak kena basuh ke? Fikir fiqh lagi waktu tu. Faham? Ini pernah berlaku juga kepada seorang imam di Mesir. Pun sama juga berlaku kisah yang sama. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kenapa jadi mereka macam tu? Karena mereka menjaga hubungan dengan Allah. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata para ulama, disebut juga dalam hadis, disambung ni, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Bila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan daripada Allah. Tuan-tuan, hadis ini tak ada kaitan langsung dengan masalah tawassul, dengan masalah kita boleh tak pergi bertabarruk di maqam para salihin. Tak ada kaitan langsung, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan masuk campur bab ini dengan bab tersebut. Fa iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Hadis ini tak ada kaitan langsung. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah Madinah, dekat Masjid Madinah, awal-awal gitu tulis hadis ni. Iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Kita tak kemah tulis hadis tu. Syarah tak betul. Tulis hadis tu awal-awal nak masuk Masjid Nabawi. Sebab apa dia tulis itu, tuan-tuan? Sebab dia takut orang pakat pi ke Nabi, minta ke Nabi. Kata dia ni syirik. Tak boleh minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tu noh.
Padahal tuan-tuan, maksud tadi bagi iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kenakah dengan maksud tersebut? Tak. Kalau begitu, tak ada lah hubungan kita dengan makhluk ni. Secara adatnya. Tuan-tuan pergi ke kedai, minta tolong dengan tokai kedai. Gula ada gula? Ada? Tolong saya nak beli 2 kilo gula. Maka tokai kedai kata, iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Mampu. Dia nak cari gula. Dia tak tahu tak mana tak gula. Nah, ataupun pergi ke doktor. Doktor pun, dia pun minta tolong. Doktor, tolonglah saya doktor. Nah, saya sakit ni, tolong dok cek saya. Tolong cek anak saya ni. Nah, tolong cek anak saya ni. Maka doktor pun sebut, iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan saya. Syirik. Allah tak dia. Nah. Kalau dalam bab tu kan boleh tuan-tuan. Tak ada masalah apa pun. Apa kaitan hadis ini dengan perkara tersebut? Nak bagi tahu kepada kita bahawa jangan kamu meminta kepada makhluk dengan menganggap bahawa makhluk tadi yang memberi manfaat dan mudarat kepada kamu. Tidak. Sebab tu orang yang pergi kepada Nabi SAW, sama ada Nabi ketika hidup ataupun Nabi setelah Nabi wafat, hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kita minta kepada Allah, tapi menggunakan wasilah dan keberkatan sahibu hadzal qabr, pemilik kubur itu. Yang ditanam dalam kubur tu yang dijadikan dia sebagai wasilah. Siapa yang sebut ni? Allah Ta'ala yang sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dekatkan diri kamu kepada Allah dengan wasilah. Dengan wasilah. Maksudnya, boleh untuk kita bertawassul dengan para salihin, dengan para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada salah apa pun. Tapi bila datang satu kelompok di kalangan manusia ini yang jahil dengan hadis Nabi SAW, tahu dalil tapi tidak tahu bagaimana makna dalil tersebut. Tahu nas tapi tidak tahu bagaimana memahami nas tadi. Faham tuan-tuan? Beza no? Mengetahui nas dengan mengetahui makna nas. Mengetahui dalil dengan mengetahui cara bagaimana mengambil dalil tersebut. Faham? Tahu dalil saja tak cukup. Nah, dengan tahu makna kepada dalil tersebut. Itu perbezaan yang sangat besar yang perlu diambil perhatian oleh kelompok ini. Karena itu menyebabkan mereka, bila mereka faham dengan satu saja faham, mereka nak orang faham dengan satu faham yang mereka faham, maka inilah akan menyebabkan mereka menyalahkan umat Nabi Muhammad SAW. Dia kata, siapa yang tak ikut kami, semua tak betul. Siapa tak ikut kami, semuanya kapiak habis. Ini ahli bid'ah. Tapi tak sebut kapiak tuan-tuan ni. Dia tak sebut kapiak tu. Kapiak tak sebut sebab apa? Sebab kalau dia sebut, bahaya. Maka dia sebut apa dia? Ini ahli syirik. Tengok. Kan kapiak lah tu. Dia kata, tapi dia tak mengaku. Ni geng-geng penyembah kubur ni. Tuan-tuan, dia panggil kita penyembah kubur. Nah, kalau pergi ke makam para wali, pergi ke makam Syekh Abdullah Fahim. Kat tangan doa, Ya Allah dengan barakah Syekh Abdullah Fahim, berilah keberkatan kepada kami, Ya Allah. Berilah kami rezeki yang melimpah ruh. Barakahnya Syekh Abdullah Fahim. Boleh tak tuan-tuan sebut itu? Boleh tak tuan? Kalau kata tak boleh juga. Tuan-tuan jangan Syekh Abdullah Fahim naik boleh tai-tai baik orang tempur ni. Nah, jadi Wahabi ke jadi penentang apa ni? Jangan. Boleh lah, masalah apa? Kita minta dengan siapa? Tuan-tuan? Dengan Allah. Dia kata, tu bukan minta dengan Allah, satu ustaz pergi minta dengan orang kubur tu. Habis tu, kalau dia tak mati tak apa. Kalau tak mati tak apa. Oi. Dibezakan pula antara hidup dengan mati, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Ada orang ni, dia akan faham, dia kata apa? Yang tak boleh pergi minta di kubur. Okeylah. Sebab apa? Sebab dia dah meninggal. Okey, khair. Nabi pun tak boleh lah. Nabi pun dah meninggal dah. Tak boleh buat apa. Oh, maksudnya, kalau Nabi hidup, boleh buat apa lah. Maksudnya, kalau wali ni hidup, maksudnya dia boleh buat lah apa-apa lah. Dia kata kalau hidup boleh. Hak siapa yang teruk ni? Siapa yang tauhid tak betul ni? Hang tu lah. Nah, maksudnya dia bagi dia kalau pergi jumpa orang mati, pergi ke kubur orang mati, ni orang mati dia kata. Tak boleh nak bagi manfaat apa. Oh, maksud dia orang hidup boleh bagi manfaat lah. Boleh. Ni, buh body glove juga. Nah, buh tapak kaki sedah lagi. Baru reti. Dia pun tak faham tuan-tuan dia cakap apa. Ni pernah main seorang di bilik saya, di rumah saya di Mesir. Main duk cerita ni, ustaz kenapa duk pergi ke makam, orang duk pergi ke kubur, tak boleh tak minta ni. Saya kata apa masalah dia? Pergi ke kubur apa masalah? Nabi suruh pergi kubur. Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Nabi suruh pergi lawat kubur. Dia kata lawat kubur tak apa ustaz.
Masalah dia pergi minta kat kubur tu. Siapa yang minta kat kubur tu? Orang minta kat Allah. Habis tu awak nak minta Allah, kenapa tak duduk di rumah ya? Oh, hang ni. Awak tak buat Mekah, tak buat haji di rumah ya? Awak pergi tawaf di Kaabah. Nah? Ha. Awak tak lawat mak, lawat di rumah ya? Mak duduk di kampung, di Pedu. Rumah kampung saya lah. Nah. Mak duduk di kampung, dia duduk di ni, Pala Batah. Nah? Ya, lawat apa? Lawat kat rumah tu lah. Dengar suara dah, buka kuat-kuat punya handset, dengar suara mak dia dalam rumah. Ah, kira melawat tu. Kenapa nak kena pi sampai ke rumah? Tuan-tuan? Kenapa? Kenapa nak kena pi ke tempat tersebut? Ha. Kerana silaturahim. Tentu kita pi ke tempat tu. Betul tak? Tu kita pi sampai ke makam para wali tersebut kerana bersilaturahim dengan dia. Ya, tak apa lah Ustaz tu. Misalnya Ustaz pergi minta kat kubur tu. Saya minta kat siapa ni? Yang buruk sangka ni. Saya minta kepada Allah. Dia kata bukan apa Ustaz. Masalah dia dah mati dah. Oh kalau dia hidup macam mana? Kalau dia hidup tak apa. Oh kalau dia hidup maksudnya dia boleh bagi manfaat lah. Maksudnya kalau doktor, kita pergi jumpa dia. Doktor tu lah yang bagi lega kita. Ha? Saya kata, hang ni. Saya aku tendang lagi. Tu saya tak katalah hati. Nampak tak tuan-tuan? Naknya tauhid pun mengaji tak habis. Dalam bab tu pun tak faham. Nah,